Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melihat dan mempelajari teknik-teknik berkaitan dengan cantuman mata tunas untuk pembiakan benih durian. Okey, sebelum tu seperti yang kita sedia maklum, kalau ikut jenis cantuman ni dia banyak jenis. Yang kita tahulah, kita ada cantuman mata tunas, kita ada baji, kita ada sanding, kita ada cantuman dewasa lah. Cumanya untuk hari ini kita lebih kepada cantuman mata tunas, di mana kalau ikut cantuman ni ada satu jenis cantuman yang cukup popular dilakukan disebabkan atas beberapa faktor lah. Pertama, cara cantuman atau kerja teknik tu yang mudah, and then peratus cantuman ni selalunya ada yang memberi peratus yang tinggi lah untuk kepercayaan dalam proses cantuman lah. Sebelum kita mempelajari teknik-teknik untuk cantuman mata tunas ni, kat sini kita senaraikan beberapa bahan yang perlu lah untuk kita melakukan proses cantuman. Yang pertama, yang paling penting adalah pokok penanti kita lah. Pokok penanti ni tak ada masalah untuk apa-apa benih yang kita ataupun klon yang kita biarkan. Cumanya untuk kesesuaian bagi pokok penanti umur sekitar 6 bulan ke atas lah, ataupun kulit minimum 3 ke 4 cm lah untuk kita buat cantuman. Yang kedua adalah berkaitan dengan pemilihan mata tunas. Okay, di sini kita ada beberapa mata tunas yang sesuai untuk dibuat cantuman. Nanti kita lihat. Yang seterusnya adalah Sketius. Okay. Yang keempat adalah pisau cantuman. Pisau cantuman perlulah menggunakan pisau yang sesuai untuk cantuman. Sebab jika pemilihan pisau yang tidak sesuai, selalu cantuman yang kita buat tu tidak bagus dan tak cantik lah. Dan ia mengganggu lah proses cantuman kita. Yang seterusnya adalah pita cantuman. Okay. Tagging untuk cantuman, sebab kita melakukan cantuman untuk berbanyak klon. Jadi tagging ni adalah untuk kita membezakan klon-klon yang kita buat lah. Okay. Nanti takut ada confuse dari sudut pemilihan klon. Okey, yang sebelah saya ni ada pokok yang telah selesai kita buat cantuman lah. Okey, sekarang kita akan mempelajari teknik-teknik macam mana untuk melakukan cantuman mata tunas. Bersama saya Encik Zakaria Ismail, salah seorang tenaga pakar dalam buat cantuman mata tunas. InsyaAllah kita akan lihatlah macam mana cara-cara atau step-step yang perlu kita lakukan untuk memastikan keberjayaan kita dalam melakukan cantuman. Okey, yang saya katakan tadi adalah ini adalah pokok penanti yang sesuai untuk dilakukan cantuman. Umur mesti lebih kurang dalam 6 bulan dan ke atas, atau kulit dia minimum 3 cm ke 4 cm lah, tu minimum. Lagi besar lagi okey lah untuk melakukan cantuman. Bersihkan dulu bahagian untuk kita melakukan cantuman. Selalunya daun-daun yang tak perlu tu kita akan buang lah. Okey, step pertama kita perlu membuat kelaran 1/3 daripada batang pokok penanti. Okey. And then kita perlu membuat tertingkap kepada pokok penanti itu tadi, seperti ini. Okey. Pastikan kita ada sedikit bahagian untuk kita selitkan mata tunas. Okey, lepas selesai membuat tertingkap untuk mata tunas, kita perlu mendapatkan mata tunas pada mata tunas yang telah kita ambil tadi lah. Okey. Pastikan kelaran yang kita buat lebih kurang saiz sama dengan tertingkap itu tadi. Okey. Okey, dalam mengambil mata tunas ni, pastikan kita berhati-hati sebab mata tunas ni sangat sensitif. Elakkan daripada memegang bahagian dalam mata tunas itu tadilah. Okey, masukkan mata tunas seperti begini di tertingkap ni dan selitkanlah. Lepas tu kita perlukan lebihan tadi ni untuk kita selitkan tadi. Okey, selepas selit kita akan membuat balutan menggunakan pita cantuman. Pastikan balutan yang kita buat tu kemas dan ketat lah untuk mengelakkan air pada masuk. Okey, dalam membuat balutan, pastikan mata tunas kita ni tidak dibalut secara penuh lah untuk memberi ruang pengudaraan yang baik kepada mata tunas kita. Setelah 3 ke 4 cm kita perlu tutup dengan mengikat mati lah kita punya pita tadi. Okey, inilah cantuman yang telah selesai dilakukan. Okey, di hadapan saya sekarang ni adalah dua pokok yang telah kita buat cantuman. Cantuman tadi kita dah tengok cara dia macam mana. Okey, selanjutnya selepas sebulan atau 30 hari, kita akan melakukan proses untuk membuang pita cantuman itu tadi lah kepada mata tunas kita yang telah berjaya. Dekat sini kita ada dua pokok. Satu yang kita tengok yang telah mengeluarkan mata tunas, yang ini kira berjaya lah. Yang sebelah ni yang tidak berjaya.
Okey, peratus kejayaan saya kata tadi agak tinggi, bukan dalam 40 atau 70%, bergantung teknik cantuman yang kita buat itulah tadi. Okey, selepas 30 hari kita perlu membuang pita ni tadi untuk memberi mata tunas kita tumbuhlah dengan baik. Okey, silakan. Ini lebih kurang umur lebih kurang 30 hari lah. Okey. Okey. And then selepas buang tu kita kena potong bahagian atas pokok menanti kita tadi. Okey. Okey, benih yang telah selesai macam gini kita akan alih ke petak semayan lah. Okey, baiklah, sekarang kita berada di tapak semayan benih cantuman yang telah berjaya dibuat cantuman. Seperti yang kita tunjuk tadi. Okey, jadi di sini kawasan-kawasan yang sesuai untuk kita dapatkan benih cantuman lah. Okey, di hadapan saya ni okey, adalah pokok yang telah dibuat cantuman selama lebih kurang dalam 8 bulan. Okey, umur yang seperti ini adalah benih yang telah sesuai untuk ditanam di ladang lah, sebab dahan yang telah matang dan subur dan pokok pun sihat. Okey. Okey, sekarang kita berada di lokasi petak mata tunas, di mana hari ini kita akan belajarlah cara-cara pemilihan mata tunas yang baik untuk kita membuat cantuman. Sebelum itu, untuk pemilihan pokok induk untuk mata tunas, kita kena pastikan pokok yang kita pilih ini adalah induk yang sihat, bebas penyakit dan umur minimum 4 tahun lah, untuk memastikan induk itu adalah induk yang sesuai untuk dijadikan mata tunas. Dan selalunya kebiasaannya pokok untuk kita aim sebagai mata tunas ni adalah pokok yang kita bukan aim untuk pengeluaran hasil. Sebab pokok untuk mata tunas ni kita perlu sentiasa melakukan cantasan. Sebab dengan cantasan lah baru yang mengeluarkan tunas untuk kita buat pemilihan lah. Okey, jadi kita boleh saksikan lah macam mana cara pengambilan mata tunas di sebelah saya. Pemilihan mata tunas amat penting dalam kita nak cantuman mata tunas, di mana mata tunas yang kita pilih adalah mata tunas yang betul-betul sesuai lah. Tak boleh terlalu muda dan tidak boleh terlalu matang. Mata tunas yang terbaik adalah seperti di gambar lah. Kalau kita tengok dia ada macam orang panggil mata mancis lah, itu antara yang terbaik lah. Kalau yang dah pecah, yang dah terbelah atau terbuka tu dah tak sesuai untuk kita buat cantuman.